Saya Muhammad Mizan Aiman daripada kumpulan 6 MPU 3182 Falsafah dan Isu Semasa ingin membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu kemenjadian buli dalam kalangan pelajar. Tertera di slide sekarang adalah ahli-ahli kumpulan 6 yang akan membentangkan dengan lebih mendalam mengenai kemenjadian buli dalam kalangan pelajar dan jenis-jenis buli yang sering kali dilakukan oleh pelajar sekarang. Untuk memulakan pembentangan ini, biarkan saya mendefinisikan apa itu buli. Buli merupakan perbuatan mendera, mempermainkan seseorang, biasanya orang yang lebih lemah, dengan tujuan untuk menggertak, mencederakan dan menakutkan orang yang berkenaan. Terdapat 3 jenis buli yang kita sering kali dengar di sosial media dan berita. Buli yang kita sering kali fikirkan adalah buli fizikal dan lisan. Akan tetapi, menjejak ke era informasi dan globalisasi sekarang, telah wujudnya satu jenis buli baharu yang menggunakan internet dan sosial media untuk mencederakan dan mengguriskan hati seseorang, iaitu buli cyber. Oleh sebab itu, kita akan melihat dengan lebih mendalam mengenai jenis-jenis buli tersebut yang sering kali dilakukan oleh pelajar-pelajar sekarang. Jenis buli yang pertama iaitu buli secara fizikal. Pembulian fizikal ialah penggunaan tindakan fizikal untuk menakut-nakutkan dan mendapatkan keawalan ke atas sasaran. Tingkah laku ini telah menjadi kebiasaan terutamanya di sekolah. Antara bentuk keganasan yang biasa berlaku melalui buli fizikal termasuklah memukul, menendang, menolak, mencubit dan kerosakan harta benda. Selepas itu, antara faktor buli ialah ketidakseimbangan kuasa, iaitu mangsa buli biasanya tidak berdaya atau dikatakan lemah kerana perbezaan kuasa dengan penyerang mereka. Selain itu, tingkah laku berulang, iaitu kejadian buli fizikal ini adalah berterusan dan menjadi kebiasaan, bukan dilakukan sekali sahaja. Antara kesan-kesan buli ialah yang membawa kepada kedua-kedua mangsa dan pembuli. Buli membawa kepada penurunan prestasi akademik kepada mangsa. Mangsa buli juga mengelak daripada menyertai kelas kerana takut ia akan menarik diri mereka sendiri kepada pembuli untuk dibuli. Buli fizikal juga menyebabkan tekanan emosi yang membuatkan mangsa berasa kurang memikirkan diri mereka sendiri. Ini membawa kepada perasaan malu, terasing dan putus asa. Kesan mereka yang membuli orang lain juga berkemungkinan menghadapi masalah tingkah laku yang serius. Mereka berisiko tinggi untuk mengembangkan isu penyalahgunaan bahan, seterusnya terlibat dalam tindak laku ganas. Berbanding dengan kanak-kanak dan remaja yang menjadi mangsa buli, pembuli yang menjadi mangsa dengan tindakan diri sendiri cenderung mengalami kesan negatif yang teruk terhadap kesihatan mental mereka. Oleh itu, terdapat langkah-langkah pencegahan yang merupakan satu penendahan awal kepada pembangunan anak kanak-kanak. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengambil inisiatif untuk membina konsep kendirian positif dan kalangan pelajar. Selain itu, mewujudkan semangat komuniti juga dapat mengurangkan kegiatan buli dalam kalangan pelajar. Hubungan antara rakan sebaya ini juga dapat mengurangkan kejadian buli di sekolah di samping menggalakkan penyembuhan dalam kalangan mangsa. Tambahan lagi, melibatkan diri dalam aktiviti selepas sekolah untuk membina komuniti yang berkaitan dengan minat mereka juga dapat menggalakkan pembelajaran sosial emosi. Membuli secara lisan ialah membuli dengan menggunakan percakapan yang dapat merosakkan mental mangsa buli dengan menyebabkan fitnah, menghina, mengeji, mengutuk, mengancam ataupun mengejek mangsa. Bentuk-bentuk bagi buli lisan yang menjadi kebiasaan ialah seperti memfitnah, menghina, mengeji serta mengutuk mangsa. Implikasi daripada buli lisan ini adalah ketidakseimbangan emosi yang akan dihadapi oleh mangsa. Mangsa buli akan sentiasa dihantui dengan perasaan takut dan cemas ataupun tertekan apabila teringat akan kejian dan umpatan yang telah dilemparkan kepada mereka. Mangsa buli akan merasakan maruah dan harga diri mereka semakin hilang apabila sentiasa diejek oleh rakan-rakannya. Lama kelamaan, mangsa buli akan merasakan segala umpatan yang dilemparkan itu adalah benar. Mangsa buli juga akan hilang kepercayaan terhadap individu lain seperti rakan kecuali ahli keluarga mereka. Jika masalah ini berlarutan, mangsa buli ini akan mencederakan diri, bahkan lebih teruk, merasakan ingin membunuh diri akibat tekanan perasaan. Langkah membendung buli secara lisan di sekolah. Yang pertama, kita seharusnya memupuk sikap toleransi dan hormat menghormati dalam setiap individu. Usaha ini pastinya dapat mengelakkan daripada gejala buli terus berlaku dalam kalangan pelajar di sekolah. Nilai murni ini jika berjaya dipupuk dalam diri pelajar di sekolah, pastinya masalah buli dapat diatasi kerana mereka mempunyai belas ihsan serta mampu menyelesaikan masalah seperti pertikaian dengan rasional. Selain itu, institusi pendidikan mestilah menyediakan saluran untuk pelajar mengadu masalah. Tidak dinafikan kita mempunyai guru kaunseling dan juga pembimbing rakan sebaya, tetapi entiti ini seringkali dilihat sebagai pembocor rahsia di sekolah. Pelajar yang dibuli lebih selesa untuk mendiamkan diri daripada dimalukan
dengan masalah yang dihadapi. Seterusnya, memastikan pelajar bebas daripada sebarang pengaruh budaya yang buruk dan negatif. Pada zaman modernisasi ini, hampir kebanyakan pelajar memiliki peranti pintar serta mendapat akses tanpa had terhadap informasi melalui internet. Hello, nama saya Nur Afiza binti Arbi, matrik nombor 78338. Berikut ialah jenis buli yang seterusnya, iaitu buli cyber. Ia ialah gangguan komunikasi berteknologi tinggi yang membahayakan kualiti hidup individu yang terbabit tersebut. Ia juga merupakan sebuah penyalahgunaan gabungan daripada teknologi internet dan juga media sosial. Seterusnya, ia ialah kekejaman sosial dalam talian kerana ia berlaku melalui aplikasi dalam telefon pintar ataupun komputer. Menurut Alforce pada tahun 2010, buli cyber ialah buli elektronik. Seterusnya ialah bentuk keganasan dalam buli cyber. Ia boleh dilakukan melalui aplikasi seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, WeChat, Telegram dan lain-lain. Seterusnya melalui penggunaan komunikasi berasaskan teknologi, iaitu melalui telefon mudah alih, email, mesej segera dan rangkaian sosial untuk mengganggu atau menakut-nakutkan seseorang itu melalui mesej atau ekspresi dalam talian. Seterusnya, memaparkan maklumat yang membimbangkan melalui mesej teks, imej atau klip video, panggilan telefon, email, bilik sembang, mesej segera dan laman sesawang. Dan akhir sekali ialah penyamaran identiti seseorang, mesej ugutan, ancaman berterusan dan kandungan lucah di dalam media sosial juga merupakan bentuk keganasan dalam buli cyber. Berikut ialah faktor-faktor buli dalam buli cyber. Yang pertama ialah peningkatan penggunaan media sosial, iaitu penyalahgunaan media sosial, dan seterusnya ialah kesengsaraan pembuli tersebut akibat keperluan asasnya tidak dapat ditangani. Dan akhir sekali ialah langkah mencegah buli cyber, iaitu tindakan sekolah untuk mendidik kanak-kanak untuk tidak mempamerkan maklumat peribadi, berfikir sebelum menyiarkan dan jangan mudah mempercayai orang secara dalam talian serta menyimpan segala maklumat peribadi secara peribadi. Sekian, terima kasih. Untuk mengakhiri perbincangan ini, kita haruslah melihat isu ini secara menyeluruh. Isu buli masih lagi berluasa dalam kalangan pelajar dan sekolah di negara kita. Hal ini harus ditangani kerana ia mempunyai impak negatif terhadap perkembangan pelajar dan lebih teruk lagi, impak negatif terhadap pembentukan masyarakat yang akan datang. Pelajar akan mempunyai masalah untuk berasimilasi dan bercampur dengan budaya lain. Hal ini kerana Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada masyarakat yang mempunyai pelbagai agama, budaya dan bangsa. Hal ini akan menyumbang kepada hubungan antara kaum menjadi lemah dan akan serta menyumbang kepada tendensi berlakunya perselisihan antara kaum yang boleh meletus kepada keganasan antara kaum. Oleh sebab itu, usaha haruslah digalas oleh pelbagai pihak supaya isu ini dapat dibendong pada peringkat yang lebih awal untuk menjamin keamanan negara dan serta memupuk perpaduan antara kaum yang lebih erat. Sekian, terima kasih.